Saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah pada Allah Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Bukit Payung Marang Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Kita ucapkan syukur kepada Allah sekali lagi, kita diizinkan Allah malam ini di Bukit Payung berada di dalam majlis ilmu di rumah Allah yang begini indah. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita, yang memberi kebaikan insya-Allah bagi hidup kita di dalam dunia dan menjadi sebahagian daripada modal kemenangan kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini kita akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam. Selebihnya kita akan gunakan masa untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan. Soalan yang ada di depan saya ini ada lebih kurang 25 atau 20 soalan. Jadi siapa yang nak tulis soalan dan belum hantar lagi, sila tulis dan hantarkan ke depan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburin bil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar atau kama qala rawahu Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas, lebih dikenali dengan Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Nama dia Abdullah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha ke atas ayahnya, dia dan ayahnya, kerana kedua-duanya Abdullah dan Abbas adalah sahabat Nabi. Jadi katanya Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburin bil Madinah. Suatu hari Nabi dia berjalan lalu sampai di perkuburan, satu perkuburan dikubur di Madinah. Mana tanah kuburlah. Bila sampai di kubur, fa aqbala alaihim biwajhihi. Nabi menghadap kepada mayat di kubur itu, maksudnya menghadap kubur tu, dia menghadap dengan wajahnya. Dia menghadap mayat dengan mukanya. Faqala, lalu memberi ucapan, assalamu alaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana, Allah mengampun bagi kami, walakum, dan bagi kamu semua. Antum salafuna, kamu wahai penghuni kubur telah mendahului kami. Wa nahnu bil asar, kami insya-Allah akan menyusul kemudian. Jadi masa Nabi rakyat ni dia masih hiduplah, sekarang Nabi telah wafatlah. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit kepahaman malam ini tentang hadis yang dibacakan tadi. Ingat bila sebut hadis, apa dia hadis? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw na'tin aw takrir. Itu hadis. Perkara yang disandarkan kepada Nabi seperti perkataan Nabi berkata atau perbuatan sahabat melihat Nabi berbuat atau sifat-sifat atau kebenaran Nabi. Itu panggil takrir. Pun hadis juga. Contoh dalam bab makan dhab. Nabi tak kata makan dhab itu harus, Nabi tak kata halal makan dhab. Cuma dimakan dhab itu di hadapan Nabi dan Nabi tidak melarang. Bila tidak melarang dipanggil takrir, menunjukkan Nabi membenarkan makan.
jadi satu syariat harus makan. Kerana Nabi SAW kalau buat benda yang haram depan dia, dia akan tegur. Okey? Seorang laki-laki datang jumpa Nabi, bertanyakan soalan kepada Nabi pakai cicimah. Nabi kata, kamu datang kepada Rasulullah, utusan Allah, dalam keadaan bara api neraka jahanam pada tanganmu. Nabi wis lalu. Nabi dia tak macam kita. Kita tengok dulu. Kalau hok lawang kita wis lalu kong. Kalau kroni kita, buat dak dah lah. Faham lagi? Kita buat lembu kenyang, betul tak? Jadi balik kita kepada hadis. Ibn Abbas kata suatu hari Nabi dia berjalan nak melalui sebuah kubur. Lalu ke kubur. Bila sampai di kubur, di mana? Di Madinah. Madinah itulah Madinah Al-Munawwarah. Inilah orang duk pergi umrah ni kan. Orang pergi Mekah, lepas tu ziarah Madinah. Madinah tu lah. Jadi kubur itu di Madinah. Bila sampai di kubur, fa aqbala alaihim biwajhi. Nabi mengadap muka mayat. Bukan mengadap kubur, mengadap penghuni kubur. Faham? Dari sini ada beberapa hukum. Yang pertama, apakah hukum ziarah kubur? Ziarah kubur ini ada dua hukum. Hukum yang asal dan hukum yang kemudian. Hukum asal itu hukum yang dahulu lah. Dulu masa mula-mula awal-awal Islam diharamkan ziarah kubur. Faham? Jadi mula-mula masuk Islam, ramai masuk Islam. Sahabat-sahabat daripada orang Arab jahiliah masuk Islam, dilarang ziarah kubur. Itu hukum lama. Nampak? Hukum dahulu. Okey? Lepas daripada itu dihalalkan. Jadi hukum kaedah hukum Islam ini, kalau ada larang dan suruh, larang dan benar, boleh dan tak boleh, tengok hak mana kemudian. Kalau kemudiannya tak boleh, maka sampai kiamat hukumnya tak boleh. Faham lagi? Kalau kemudiannya boleh, awalnya tak boleh, maka hukumnya boleh sampai kiamat. Nampak lagi? Maka asalnya ziarah kubur dilarang. Kenapa dilarang? Sebab sahabat-sahabat baru lagi dengan Islam, tidak faham lagi tentang akidah yang tak kemah lagi akidah, dan tidak faham lagi syariat Islam. Maka Nabi takut terbawa-bawa perangai masa jahiliah, perangai masa kafir, dibawa dalam Islam, dibuat ketika ziarah kubur. Kerana orang kafir masa tu jahiliah, bila ziarah kubur buat benda yang haram. Antaranya niyahah, bertepik nolong kubur, berteriak. Faham lagi? Jadi awal-awal orang jahiliah yang belum masuk Islam, yang kafir itulah, kalau pergi kubur menangis teriak wah pakat tepik. Maka hukumnya haram. Kan Nabi kata an-naihah wan niyahah finnar dalam hadis lain. Teriakkan mayat dan menangiskan kematian itu mengangkat suara, koyok-koyok baju dan seumpamanya adalah ahli neraka. Maksudnya haramlah. Okey? Jadi oleh kerana baru lagi, walaupun telah masuk Islam, tak kemah lagi, Nabi tak benar lagi. Sebab tu keluar hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Adalah aku dulu, bukan learning Nabi kata. Dulu aku nahaitukum, aku telah larang kamu wahai sahabatku an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Makna dulu aku larang ziarah kubur. Sekarang fazuruha. Apa tu makna sekarang? Kalau kita ngaji nahu, apa tu makna selepas daripada itu, mana sekarang lah. Zuruha. Kamu ziarahlah. Jadi dulu aku larang, sekarang ziarahlah. Jadi hukum mana kekal sampai sekarang? Larang ke ziarah? Ziarah lah, khabar kan? Hak mana yang dulu, yang mana yang kemudian, dipakai hukum yang kemudian. Nampak? Orang yang mati suami dulu, hukum eddahnya setahun. Faham lagi? Itu hukum Islam.
Lepas pada itu turun ayat 4 bulan 10 hari. Jadi dulu setahun. Hak kemudian 4 bulan 10 hari. Hak mana nak wakar sekarang? 4 bulan 10 hari. Kerana dia yang kemudian. Faham lagi? Itu contoh. Maka dalam bab ziarah kubur ni, kuntu, dulu adalah aku dulu, nahaitukum, telah kularang akan kamu semua an ziaratil kubur, dari ziarah kubur. Dulu apa? Mu baru masuk Islam, mu dak faham lagi, mu pergi kubur teriak, okey habis batu nisan ni, wah tepi, merayu-rayu mengata-kata, Allah laknat. Maka aku larang, jangan ziarah kubur. Sekarang fazuruha. Jadi kekal hukum ziarah kubur sekarang sunat ziarah kubur. Faham? Bab hukum itu, kalau yang benda yang dibenarkan ada 3. Benda yang boleh buat. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus. Faham? Jadi adakah sunat atau harus ziarah kubur? Kata ulama sunat. Okey? Sekarang ziarah kubur sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang buat beri pahala, siapa tak buat tidak masuk neraka. Maknanya sekarang kalau kita ziarah kubur dapat pahala. Pahala itulah menyebabkan kita dapat syurga Allah. Tapi kalau kita tak ziarah kubur, taklah siapa masuk neraka. Faham lagi? Jadi molek ke tak molek ziarah kubur? Moleklah. Kalau tak ziarah dengan ziarah, hak mana tak molek? Tak ziarah. Kerana tu Nabi kata fazuruha. Dalam hadis yang lain zurul kubur. Jelas itu. Nak zuru asalnya kereta TAE 7909 Wira. TAE 7909 Wira. Tak tutup lampu. 15 minit lagi habis bateri. Kenyaknya Tok Imam ni tolak pula. Tak, pergi keluar, tutup lampu mula, masuk mula, jangan balik. Jadi ziarah kubur itu sunat. Siapa sunat? Laki-laki ke perempuan? Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebagian ulama berkata sunat ke atas lelaki, harus ke atas perempuan. Sebagian ulama berkata sunat ke atas lelaki, sunat juga ke atas perempuan. Dan ada yang berkata afdal laki-laki itu ziarah kubur dan tidak dilarang perempuan itu ziarah kubur. Faham lagi? Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan perempuan itu makruh ziarah kubur. Tapi kalau kata haram tak betul. Faham lagi? Kerana Nabi pernah jumpa beberapa orang perempuan sedang ziarah kubur. Dan Nabi tak ambak balik pun. Nabi tak kata haram pun ziarah. Faham lagi? Nabi tegurnya, Nabi bercakap bab lain. Kalaulah diharamkan perempuan ziarah kubur, Nabi perambak balik. Faham lagi? Jadi itu menunjukkan harus. Jadi hukum orang perempuan ziarah kubur, dia dia antara harus dengan sunat. Faham lagi? Cuma jika dia ziarah itu supaya ingat kepada akhirat, ingat kepada hari matinya juga, maka perempuan itu dapat pahala ziarah kubur. Kerana tafriqnya daripada perbuatan suruh ziarah ada ya fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur itu tuzakkiru akhirah, mengingatkan kepada negeri akhirat. Maka ingat akhirat itu disuruh syara'. Lepas tu kalau ulama, kenapa kita larang orang perempuan ziarah kubur sedangkan mereka juga perlu ingat kepada akhirat? Cuma kebanyakan ulama, dan inilah pendapat yang muktamad, orang perempuan kena jaga ketika ziarah kubur daripada perkara-perkara yang banyak dilanggar pada zaman ini. Zaman ni kita tengok orang perempuan ziarah kubur, aurat tak tutup. Nampak tak? Aurat tak tutup. Orang tukang gali kubur tengah nyaku, bahan atas kaki cakup. Putus 3 orang jari. Faham? Tengok ke dia tak tutup aurat punya pasal. Tak? Dan kata setengah ulama, orang perempuan itu tidaklah seperti mana laki-laki mengkerapkan diri ziarah kubur. Maknanya ziarahnya itu sekali-sekala.
Itu pandangan ulama. Okey? Baik. Jika orang tu bernazar ziarah kubur, maka jadi wajib. Dia kata kalau aku baik sakit ni boleh tubik hospital, aku menazar nak ziarah kubur pak saudara aku di Pulau Manis contoh. Maka kalau dia tak kata lagu tu tak wajib, tiba-tiba baik sakit dan keluar hospital di Syah tubik wak. Wajib dia pergi Pulau Manis kubur pak saudara ziarah walaupun sesaat. Faham lagi? Kata ulama sekurang-kurang sesaat dia pergi sudah memadai. Tak pergi dosa. Asal hukum sunat tapi menazar. Okey? Menazar ni benda-benda yang harus, benda-benda kebajikan, benda-benda sunat. Itu panggil nazar. Faham? Orang lain ni bodoh nazar. Kalau menang bola nak jalan kaki daripada Bukit Jalil sampai Terengganu. Nazar korok apa gitu. Faham? Tu bukan nazar, tu bodoh orang panggil. Nazar ni nak buat kebajikan, nak sedekah, nak puasa, faham? Nak jamu orang, nak buat kebajikan. Jalan kaki bukan buat kebajikan. Tu kata orang duk ngajar orang-orang tidak hari. Dia tengok drama. Jadi suka dia orang tidak apa-apa sihat. Nazar ni buat kebajikan. Kalau aku baik sakit, aku nak sedekah ke masjid Bukit Payung 1000. Tu baru nazar. Nak buat kebajikan. Ni kalau aku baik sakit, aku nak beli wai suku kaku. Itu bukan kebajikan untukmu seorang. Kebajikan ramailah. Faham tak? Kalau untuk kita seorang biar ada ibadah khususiah. Kalau aku baik sakit, aku bernazar nak berpuasa. Faham? Baik. Maka hukum ziarah kubur itu sunat. Selesai masalah. Yang kedua, bila sampai pula Nabi beri salam. Nabi kata mana? Faqala assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam riwayat hak saya baca tadi, riwayat Imam Tirmizi, ada beberapa riwayat yang lain tentang ucapan salam ziarah kubur. Ini daripada Ibnu Abbas. Adapun daripada Aisyah, Nabi kata assalamualaikum ya dara qaumin mukminin. Assalamualaikum wahai penduduk negeri orang-orang mukmin. Itu riwayat Aisyah, Imam Muslim, Sahih Muslim. Okey. Ada lagi riwayat Buraidah radhiyallahu anhu, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mukminin. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negara di kalangan orang-orang beriman. Rupanya kubur tu sebuah negeri. Sebuah negeri orang-orang beriman. Kalau kubur orang Islam. Nampak? Jadi kita bebas. Kita nak kata bebas. Sekurang-kurang assalamualaikum. Kata ulama sekurang-kurang beri salam ialah salam semayang. Salam semayang ini assalamualaikum. Kaki semayang Isya tu imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah ya kepok dah pada tu imam. Faham? Kerana sah dah. Faham? Tapi kalau salam itu tidak sah. Tapi yang afdal assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sekurang-kurang assalamualaikum. Kita semayang assalamualaikum. Berok ketuk. Sah dah semayang. Kerana batal wudu berhadas itu selepas menyebut alaikum sekurang-kurang salam. Tapi kalau assalamualaikum berok ketuk dulu baru hukum. Faham? Itu batal semayang. Kerana sekurang-kurang salam assalamualaikum. Okey? Maka itulah pandangan sebagian fuqaha bila kita sampai di kubur atau beri salam pada orang yang hidup ialah sekurang-kurang salam semayang assalamualaikum. Saya dah ingat tak nak kata ahlal kubur dara qaumin, dah ingat. Dah kata gua ni assalamualaikum sudah memadai. Okey? Yang afdal 2 kali salam. Siapa di pintu kubur besar tu? Hak ramai tu kan pintu kubur. Faham? Siapa pintu kubur ramai tak dalam? Situ sekali. Sekarang siapa di kubur yang kita nak ziarah? Kubur ayah contoh. Sekali lagi.
Faham tak lagi? Bukan wajib tu sunat. Siapa pintu besar tu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata gitu. Ahlal kubur hadis kita baca ni Tirmizi Ibn Abbas. Boleh belaka. Apa makna ahlal kubur? Wahai penghuni kubur. Jadi kita cakap dengan orang mati ke orang hidup? Orang mati. Maka itu panggil beri salam. Beri salam ni kepada orang hidup dan kepada orang mati. Okey? Kalau beri salam kepada orang hidup pun dengan Assalamualaikum, kepada orang mati pun Assalamualaikum. Orang Yahudi salam dia pergi kat kubur. Salam dia kata. Faham? Salam tu assalam tu lah. Daripada kitab Taurat. Tak? Dia kau ubah. Jadi komplek. Kita Melayu ni banyak kat ubah tu ni. Ikut suka hati ubah ni. Kalau dibenarkan ulama tak ada masalah, kerana ulama lebih tahu boleh ubah tak boleh ubah. Faham? Tapi kalau tak ikut ulama, ikut orang awam, orang jahil, jadi salah banyak. Pengubahan syariat. Baik. Yang afdalnya bila kita beri salam dah sekali kepada yang ramai, pintu pagar kubur, kita pun berjalan siapa di kubur ayah kita yang kita nak ziarah, yang kita maksud, sunat salam sekali lagi. Kalau kita tak salam dah, tak apa dah, hasil dah pahala sunat, pahala masuk tadi dah. Faham tak ke? Cuma nak 2 pahala. Siapa di kubur ayah kita, kubur mak kita, Assalamualaikum paling kurang. Faham? Tapi hak mana afdal? Yang mana lafaz salam itu datang dalam hadis, afdal. Makna afdal lebih banyak pahala. Hak tadi saya kata Assalamualaikum tu ulama fiqh kata sekurang-kurang. Kita tak erti nak kata lagi hak hadis ni. Faham? Kita pun kata pendek Assalamualaikum. Boleh pahala. Kurang pada tu atau kita tukar lain, selamat pagi. Selamat pagi wahai mayat-mayat. Tak boleh pahala. Faham lagi? Dah haram, tidaklah haram tapi bengong lah selamat pagi. Dah dulu tahun 90-an dia baloh dah dalam surat khabar dia kata Assalamualaikum ni sama dengan selamat pagi. Puak-puak Islam liberal ni ngaruk ni. Dia nak suruh kata sama selamat pagi dengan Assalamualaikum sama je. Selamat pagi sama dengan Assalamualaikum. Sedangkan dalam Islam selamat pagi itu tidak salah. Faham? Tetapi jangan samakan dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu ucapan para nabi dan para malaikat. Faham? Jadi kita tanya dah, kalau mu kata sama selamat pagi dengan Assalamualaikum, mu salam semayang tu ya selamat pagi kali. Tok Imam selamat pagi. Selamat malam. Tok bila bangun khabong jek tak tekok Tok Imam glori batin pak depan. Tak sama. Tak sama. Kerana salam-salam itu nama Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Faham? Engkau lah yang bernama salam, yang memberi kebaikan, kesejahteraan, keselamatan kepada alam ini. Baik. Yang afdal yang datang dalam hadis. Baik, apa yang datang dalam hadis tadi kita baca dah. Dalam hadis Ibn Abbas, afdal kita kata gini, Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Afdal. Dalam riwayat Aisyah pula, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri orang-orang mukmin. Dalam rapah riwayat Buraidah, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri daripada kalangan orang-orang yang mukmin. Kemudian lebih afdal lagi kita baca yang Nabi baca, iaitu doanya. Mula-mula salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lepas tu Nabi kata benda pula, Yaghfirullahu lana wa lakum, mengampunkan Allah bagi kami yang hidup ni dan bagi kamu yang sudah mati, yakni mayat-mayat. Apa maksudnya? Semoga, mudah-mudahan. Faham tak lagi? Itu maksud. Fi'il mudhari' dengan makna
amar, iaitu doa daripada kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah beri keampunan bagi kami, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa segala kamu, wahai mayat-mayat orang mukmin. Itu. Sebab tu kita berdoa untuk kita, jangan lupa orang yang telah mati. Faham? Ada orang kata, kalau kita orang hidup ni, orang mati, kita tolong istighfar kepada dia, tak jadi apa dah. Dan ni ada ajaran baru ni. Dia mati dah, tidak boleh beramal dah. Dia mati dah. Dia baca hadis mana? Dia baca hadis iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Bila anak Adam mati, terputuslah amal melainkan 3 perkara. Dia baca hadis tu kan. Perang sarah depan masjid. Dia mati dah. Tak boleh beramal dah. Kita minta ampun pun tak jadi apa dah. Kalau ada ustaz mari ngajar gitu, ikat ustaz tu, teruklah kolok. Itu menyesatkan orang. Faham lagi? Kerana canggah dengan firman Allah. Allah suruh kita minta ampun kepada orang yang telah mati. Nabi suruh kita istighfar untuk orang yang telah mati. Faham lagi? Ramai buah gitulah ni. Pasal apa? Tidak ada sanad ngaji. Kita kaji-kaji siapa kat Google dia. Tok guru dia. Siapa dekat telefon dia. Faham? Allah kata guana dalam Quran, Rabbana fil lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang beriman yang Allah kasih itu ialah orang-orang yang beriman yang selalu berdoa, Rabbana fil lana, wahai Tuhan kami, minta ampunlah bagi diri kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan berilah keampunanmu kepada seorang-orang mukmin yang telah mati dulu sebelum kami. Jelas lagi ya? Kehidup lagi ya? Yang telah mati sebelum kami. Rabbana fil lana, wahai Tuhan kami, ampunkan bagi kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna, dan juga bagi segala nenek moyang kami yang telah mati dulu dari kami. Ke tak betul? Betul tak kita jemaah? Dalam ayat yang lain Allah kata istaghfir li zambika walil mu'minin. Minta ampunlah bagi dosamu dan dosa orang yang mukmin. Dalam kitab tafsir, makna orang mukmin itu yang masih hidup atau yang telah mati. Faham? Dia mari dia, kalau dia orang mati dah, kita minta ampun tak jadi apa. Amal dia habis dah. Dia pun baca ayat Quran, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu bila dia hidup, dia boleh berusaha, boleh beramal. Bila mati tak boleh dah beramal. Kita, ya juga. Share. Like. Padahal kita betul. Memang mati tak boleh beramal. Dah kalau orang hidup tolong beramal boleh tak? Cik jawab kat dia orang pakai payung. Orang mati boleh tak? Boleh tak baca benda ni berpuasa? Orang mati dah. Boleh puasa? Dah kalau waris dia hidup di qada boleh tak? Ayah mati dah boleh tak pergi haji? Tak boleh, mati dah. Dah anak tolong buat haji badan boleh tak? Cik jawab. Dah. Dah mu pakai mati dah boleh dah. Memanglah dalam ayat itu Imam Al-Qurtubi mufassirin ahli sunnah wal jamaah, orang yang mati tak boleh beramal, tapi kalau orang hidup tolong beramal, insya-Allah. Faham lagi? Mak kita mati, hutang orang tak bayar, boleh tak mak kita bangun dari kubur kita bayar hutang? Kita tolong bayar? Boleh. Jelas lagi. Pak kita tinggal kafarah, kita tolong bayar? Boleh. Pak kita mati tak dan bayar diat, kita tolong bayar? Boleh. Faham? Satu hari Nabi pesan, bila kamu tanam
saudaramu yang meninggal dunia, bila kamu rata dah tanah kubur, jangan balik lagi. Nabi kata ke mana? Istaghfiru li akhikum. Fa innahu al-ana yus'alu. Jelas hadis sahih. Jangan balik lagi, tolong minta ampun dosa-dosa mayat kamu ini. Kerana sekejap lagi malaikat akan datang menyoalnya. Tu ambillah kitab hadis tu, bukan ambil daripada komik Upin Ipin. Tapi dah kita dah reti. Ikut orang lebong, bahan lebong mau kita. Nak? Sunat menghadap muka. Ni kubur, ni kiblat. Faham? Ni kubur mayat ngadap kiblat. Kita mari ngadap mayat, membelakangkan kiblat. Sunat, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Itu afdal. Kenapa? Kerana ikut dalam hadis. Fa aqbala alaihim biwajhi. Nabi sapa kubur, Nabi menghadap alaihim. Nabi menghadap ke arah mereka. Mereka tu siapa? Kubur ke mayat? Mayat lah him. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Him tu maknanya ganti nama bagi orang ramai, penghuni kubur. Nabi menghadap kepada mayat. Dan mayat ngadap mana? Ngadap kiblat. Ni, ngadap kiblat gini. Kita pun mari ngadap mayat, membelakangkan kiblat. Bila berdoa, afdal menghadap kiblat. Faham? Masa kita memberi salam, afdal menghadap mayat. Tetapi kalau kita beri salam terbalik pun tidak haram, afdal. Faham lagi? Apa makna afdal? Aksarus sawab, lebih banyak pahala. Okey? Jelas. Yaghfirullahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampunkan bagi kami, Nabi kata, dan bagi kamu. Kita pula ramai-ramai Bukit Payung ni sunat juga ikut Nabi buat gitu. Di kubur kata gitu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita nak kata assalamualaikum wahai bapa aku, boleh? Assalamualaikum wahai ayahanda, boleh. Sah. Assalamualaikum Arab, kalau Arab assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi, abi bapak lah. Nah, assalamualaikum wahai abangku, boleh. Asal sunnahnya hak depan tu assalamualaikum. Itu doa yang lepas tu sama dengan ucapan Rasulullah dalam kitab-kitab hadis, assalamualaikum. Kemudian Nabi kata, antum salafuna, kamu mendahului kami, mana kamu mati dulu. Wa nahnu bil asar, kami menyusul kemudian. Faham? Sunat kita kata gitu. Dalam hadis yang lain, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sungguhnya kami wahai mayat-mayat dengan kamu semua nanti di alam barzah akan berkumpul, akan bertemu juga. Mana lambat laun sekarang kamu mati dulu di alam barzah, lambat laun kami pula akan bersama kamu. Jelas lagi? Jadi boleh kata assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun, boleh. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk kubur yang orang-orang yang beriman, kami insyaallah akan menyusul dapat bersama kamu juga nanti di alam barzah. Faham? Ataupun kata dalam hadis Ibn Abbas tadi, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu bil asar, kamu mendahului kami, kami menyusul kemudian. Boleh. Tapi sekurang-kurang kalau tak ingat assalamualaikum, boleh dah. Faham lagi? Dah banyak dengar tak? Baru ni saya baca dalam satu Facebook. Jadi tentang hukum beri salam lah di kubur. Faham? Geng-geng ni lah ni, geng-geng yang berat lah ni. Minum ketung aman. Dia kata dah mayat dengar tak tu beri salam tu. Dia ngaji ramai-ramai. Dia kata orang mati hidup semula jawab. Maknanya kalau orang mati tu hidup semula baru dengar. Itulah jahil. Faham? Jahil.
Jadi dia nganjing kita ni akhirnya dia kata kita ni tak cerdik. Sebab orang mati dah kita pergi salam. Mana cakap dengan orang mati. Faham? Tu betul orang panggil bodoh tak dapat diajar. Cerdik kita nak ikut ngaruk dengan bang. Faham? Bodoh tak dapat diajar pokok ni. Pokok tamu ikut ulama, tamu ikut mazhab. Bodoh. Faham lagi. Dia kata orang mati dah. Kau dengar. Apa pergi cakap dengan orang mati? Masa perang Badar, okey? Selesai. Bila selesai, mayat-mayat tentera kafir musyrikin dihumban ke dalam lubang kulai. Satu lubang, ada lubang celah batu. Dan Nabi pergi itu beberapa hari selepas perang Badar, yang mayat tu sudah bekok. Faham tak? Maknanya bekok, faham tak? Bekok. Mayat tu bekok. Jadi bekok, muka bekok dah nak pecah mayat. Faham? Lalu Nabi kata, mana mayat-mayat tentera musyrikin hari baru ni? Orang kata, ni dalam lubang. Nabi pergi tengok. Sahabat pergi ikut ramai-ramai. Nabi pergi kat lubang, Nabi kata, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. 4 orang Nabi sebut. 4 orang Nabi sebut nama pemimpin musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar, nama mayat tu dah. Faham lagi? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan wa inni wajadtu ma wa'adani rabbi al-yawmi haqqan. Adakah kamu dapati wahai mayat-mayat apa yang dijanjikan oleh berhala-berhala kamu itu benar? Sesungguhnya aku dapati pada hari ini apa yang dijanjikan oleh Allah, kemenangan Islam adalah benar. Cakap dengan siapa? Nabi cakap dengan sahabat ke dengan mayat? Ke? Mayat. Ada. Dia nak order ke Nabi ke guna? Tu kata kalau order duduk diam. Jangan ngajar. Dia pandai pada ulama ni. Lalu bila dengar Nabi cakap dengan mayat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu berkata-kata dengan mayat yang sudah membengkak, yang hampir pecah. Mana wahai Nabi, kenapa kamu bercakap dengan mayat yang sudah bengkak, yang sudah pecah? Sahabat pun tak tahu lagi bahawanya mayat dengar. Faham lagi? Nabi jawab. Muncul sahabat tanya. Nampak? Nabi kata, ma antum bi asma' minhum. Tidak adalah pendengaran kamu lebih kuat dari pendengaran mereka. Maknanya pendengaran mayat ini lebih kuat daripada pendengaran kamu yang masih hidup. Jelas lagi? Makna mu orang hidup dengan orang mati lebih kuat telinganya mendengar. Takkan aku cakap dengan orang tak dengar, nak buat benda? Faham? Jelas tak? Dalam kitab Bukhari, dan kita tanya pula, sahih ke tak? Nak kitab Bukhari mengatakan tak sahih ni, kiku tak muka ni. Nabi kata bila kamu sudah balik daripada kubur, tanang kawanmu mati, mu jalan balik. Takkan pakai terbang naik drone. Mesti kita jalan. Bila mu jalan, mayat tu yasma'u qur'ani alikum. Mayat tu dengar suara bunyi kaki seliparmu bergesek pada tanah. Krek, krek, krek. Mayat dengar. Dah kalau rezek beromba, lebih pada dengar lagi ya. Faham lagi? Awak Izzah chamber nak lalu pernah gitu dengar dah. Faham? Cuma mereka di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Dia alam lain, kita alam lain, di tengah ada barzakh. Faham? Okey, jelas. Maka natijah daripada hadis ini, sunat kita ziarah kubur, kerana ziarah kubur itu melembutkan hati. Kalau kita banyak dosa, dia jadi akan kurang dah dosa. Kalau kita banyak nak buat, nak menipu orang, jadi tinggal sikit nak menipu orang. Kalau ada sikit-sikit nak buat dosa, hilang terus. Kalau kita tak mau taubat, jadi berasa nak taubat. Kalau berasa nak makan rasuah lagi, berasa kurang dah. Pasal apa? Ziarah tempat. Kita akan lihat hebat mana manusia
kaya mana pun, tinggal batu nesang 2 saja. Kalau tak ambil pengajaran juga, hati batu. Nah, ada kok ini hati batu. Duk gali-gali kubur, lambat sangat orang mari, tengok nombor ekor tu. Dalam lubang tu tengok lagi nombor ekor. Tu hati batu. Asal kira lah tu hok mencik dah. Tapi kalau hok ramai ni, dia akan tersentuh dengan ziarah kubur. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab persoalan, saya diwakilkan oleh Masjid Bukit Payung Marang Terengganu untuk melancarkan kutipan semangat derma. Tujuan khusus tumbangan kita pada malam ini untuk menyiapkan komplek mini pengurusan jenazah. Kita akan buat tempat kecil di tempat urus jenazah dan pintu pagar masjid, dan ada atap kolah sikit tempat wuduk. Semua sekali lebih kurang 180,000. Dan selebihnya untuk maslahat dan kepentingan umat Islam sekitar. Mohon gerak kantong masjid kanan kiri, petugas daripada Tahfiz Asyatibi sila bangun sekarang. Mereka akan gunakan karung-karung seperti ini untuk memungut derma. Karung 1 sampai 10, bunga 20 sampai 40 laki-laki saja. Bunga ni perempuan. 1 sampai 10. Ni puak ni ada bunga-bunga ni. Baik. Bagi yang nak beri sumbangan esok lusa pula, kerana kita nak ni 180,000 nak siap belaka, insya-Allah ada orang akan beri nanti dalam akaun, iaitu Agro Bank, nombor akaun 1006510000064. Kalau nak bayar bil api masjid pun boleh, akaunnya 2206 45117907. Jadi pelan-pelan gerak dia. Jangan laju, ni bukan maraton. Pelan-pelan, jalan slow. Lagi orang tu tak bagi, jangan lari. Tunjuk, duduk depan dia. Ni kat ni tak ada orang ni. Tak ada orang belah-belah ni. Pelan-pelan. Semua orang akan bagi derma. Duit nanti kita ni akan jadi atak koloh. Atak koloh. Kita mati dah, sampailah manfaatnya kita di alam barzah. Pelan-pelan. Lipat mari kau ni sekali lagi dek. 2 kali beri baru 2 ya. Saya nak Osman sekali beri separuh harta. Nak? Kita dalam KWSP ada 60,000 wisia. Maybank aja 15,000 dalam tau. Tabung haji 40,000 dah dalam. Seria juga weh. Padahal masa Covid ni ramai mana Allah matikan. Hilang nyawa. Betul tak? Kita Tuhan hidupkan, tak mati. Seria juga. Baik mati. Tak apa, seria pun asal ikhlas. Kemudian bagi yang nak beri kemudian banking dan sebagainya nanti dapat gaji. Tengok-tengok tiba-tiba gaji bulan Allah 4,200 boleh bulan ni. Ambil 200 tu banking Masjid Bukit Payung. Nombor akaun buka saya punya Facebook, cari kuliah Bukit Payung, ada semua bawah tu kita takkan padam. Baik, sambil-sambil kita beri derma untuk masjid, kita tengok soalan orang Bukit Payung kita. Adakah dibolehkan solat sunat sebelum subuh dibuat 4 rakaat? Baik. Begini, solat sunat ni kalau kita nak buat 4 rakaat pada waktu malam dengan siang, kalau malam elok kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang hari kita boleh buat 4 rakaat sekali salam. Okey? Kerana Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, salatul laili masna masna. Solat malam itu 2-2, bukan haram buat 4 sekaligus. Kalau kita buat 4 juga tidaklah haram, dapat pahala, tapi lebih afdal 2-2. Dan bila kita solat siang, kita nak buat 4 rakaat, boleh buat 4 rakaat 1 salam.
Nak buat 2 rakaat, 1 salam pun boleh. Tapi boleh buat 4. Faham? Jadi kalau malam kita buat 4 rakaat, 1 salam, mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Berdosa tak berdosa? Faham tak guys? Hukumnya lebih baik kalau buat 2-2. Maka bila masuk dah waktu subuh, adakah masih malam? Tidak malam dah. Faham tak guys? Kerana apa makna lai? Lai tu malam lah. Bukan lai buah lai tu. Faham? Kalau lai bahasa Cina makna mari. Lai lah. Tu mari. Faham? Tapi kalau bahasa Arab, lailun makna malam. Apa makna lai? Bukalah kitab-kitab kamus. Makna lai minal ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Arti malam dari maghrib sampai masuk waktu subuh. Okey? Ni dia kata solat sunat subuh. Bila solat sunat subuh, masuk tak lagi waktu subuh? Masuk lagi? Masuk dah. Sudah tidak dikatakan waktu malam. Sudah waktu pagi. Okey? Jadi tidak lagi takluk dengan buat 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh buat 4 rakaat, 1 salam. Selesai masalah. Apakah fungsi menteri agama? Ada, tapi konsep dan maksiat tidak dicegah. Kalau dia tidak mencegah, dia diam, kita menegur. Faham? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Termasuk raja dan menteri. Kita tolong nasihat ke dia. Sepatutnya kerjanya mencegah kemungkaran dengan kuasa. Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Siapa di kalangan kamu tengok atau tahu ada maksiat, mungkar, maka wajib dia cegah. Bila tu? Kalau dia ada kuasa, guna kuasa. Kita tak ada kuasa, guna mulut lah atau tulisan. Faham tak lagi? Jadi atas menteri-menteri wajib mereka menggunakan kuasa. Jika mereka terlupa atau lalai, kita mengingatkan. Nampak? Jadi kita boleh tegur tak menteri? Boleh. Agung ke raja, kita boleh tegur. Supaya mereka bertindak. Kerana apa? Sama ada dia yang pakai pihak atas atau pihak bawah, bila turun bala Allah, kena belaka. Nampak? Tadi nak katalah, dia seorang kena tak? Memang dia akan bertanggungjawabkan, dia lebih berat di akhirat. Tapi kalau turun azab Allah, azaballahu amah wal khasah. Allah akan azabkan semua, sama ada yang bertanggungjawab atau kita orang awam. Kena berlaku. Jadi bila menteri lupa, alpa, kita kena tegur, kita kena peringat. Menteri bila rakyat peringat, tak boleh marah. Kerana bila orang peringat tu, orang sayang kamu. Apakah hukum racun rumput di kawasan tanah kubur sebab cepat naik sangat? Ulama-ulama melarang kita meracun rumput di atas kubur. Adapun di tanah perkuburan, maka ada yang membolehkan dengan bersyarat. Mana? Apabila tujuannya menolak mudarat. Contoh, rumputnya panjang, masuk ular, bukan kata ular lidi, anaconda pun kita tak nampak. Masuk seorang ziarah senyap. Masuk seorang ziarah senyap. Rupa bahan di ular sawa. Faham lagi? Jadi dia pun potong rumput, dia racun rumput, hukumnya harus. Ini fatwa mutaakhirin. Tapi bukan di atas kubur, tanah perkuburan. Faham lagi? Kubur lain, kubur yang ada tuang dalam tu kubur, tak leh tu. Tanah kubur yang baki, yang kosong tu, yang belum digunakan tu, yang menyebabkan ada binatang-binatang. Kerana kaedah kita, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu boleh dihilangkan. Soalan seterusnya, saya kena saman sebab nombor pelik saya kecil. Saman pula mahal. Saya rasa saya dizalimi, saya kena bayar ke tak? Kalau kamu rasa dizalimi, beritahu kepada lawyer, pada peguam, bahasanya denda ini adalah zalim. Pada perkara yang tidak ditetapkan di dalam syariat, contoh dalam bab denda-denda motor dan sebagainya, maka dibenarkan dibuat denda ni. Tapi tak boleh menzalimi. Okey? Tapi kalau barang siap dah, kita tak boleh pindah. Kalau hukum qisas, hukum hudud, hukum diat, hukum takzir, tu barang siap. Tu tak boleh pindah tu, kena jalan. Hak tak sebut dalam Quran hadis, faham? Peraturan-peraturan sesama kita ni boleh buat hukuman, tetapi tak boleh zalim kan.
Nak. Pelik dia kecek, denda 1000. Banyaknya korang. Faham lagi? Nah. Orang bukan orang senang, orang susah. Nak. Bukan dibunuh orang, bukan diterajang orang, bukan dikatok pecoh kepala orang. Nah, denda boleh, tapi jangan sampai zalim. Nah. Kenapa anjing dan babi haram? Nah, ni dia tanya. Pelik kok soalan ni. Kenapa anjing dan babi haram? Jawabnya babi tidak haram. Bila masa babi haram? Awak sebut haram, awak tahu tak benda haram tu? Hukum. Itu hukum. Haram-haram tu hukum. Hukum apa? Hukum kita ada hukum apa? Hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Ada hukum adi, hukum adat. Ada hukum syarak. Hukum syarak pula ada syarak taklifi, ada syarak wadai. Haram babi-babi ni hukum apa? Hukum syarak taklif. Faham lagi? Hukum syarak taklifi. Apa makna dia? Khitabullah al-muta'alliqu bil af'alil mukallafin. Perintah Allah, suruh dan larang Allah yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Babi mukallaf tau. Boleh, biarlah, boleh seilmu mana ni. Babi mukallaf tau. Bukan mukallaf, mukallaf ni akilun balighun, orang yang berakal dan sudah balik. Jadi haram itu ialah perbuatan orang yang mukallaf. Faham? Adapun hayawan bukan mukallaf, maka tidak ada hukum haram. Dan dalam Quran kata innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Contoh, Allah Ta'ala haramkan kamu makan bangkai, haramkan kamu makan darah, haramkan kamu makan babi. Itu makan babi haram, babi tak haram. Kita jalan nak kereta, naik motor, tengok babi. Babi haram tak babi tu? Doa. Doa yang kata haram, makan babi. Makan tu perbuatan mukallaf. Kitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Perintah Allah yang berkait dengan perbuatan manusia yang mukallaf. Termasuk makan babi haram. Daun teruk haram tau. Main judi haram. Perbuatan orang tu haram. Okey, jelas tak lagi? Tak apalah, biar nak pergi faham usul fiqh. Faham? Sebab kita learning, kita tahu 2 perkara 3 perkara je, syaitan pun cocok. Mu ni macam Imam Syafi'i dah. Nak kait, nak khabar kita ni jauhnya tak tahu. Nak banding dengan ulama, tak kata dengan Imam Syafi'i. Tak? Pisah haram tak pisah? Doa ambil pisah tikam orang haram. Pasal perbuatan tu haram. Nampak? Jadi dia tu kenapa anjing babi haram? Haram dia. Haram makan. Bukan anjing babi kan? Muka boleh makan. Haram makan babi, makan anjing, makan ular, makan ulak, makan serangga, makan kera, makan rimau, makan rimau pula, rimau belang, rimau kotak, rimau khiting. Makan ular sawa, kapok api, tatang tebu, ular tedung sela, tedung senduk. Ular kapok haram makan. Haram makan lipang, haram makan cak kerek. Haram. Haram makan kucing. Nampak? Bukan babi dan tu saja. Tapi kalau soalan kenapa anjing dan babi najis? Baru betul. Baru betul. Kerana apa? Kerana nasnya atas anjing. Nabi kata iza walagal kalbu fi ina'i halikum faghsiluhu sab'a. Bila datang anjing minum air dalam baldi kamu, hendaklah kamu cuah air dalam baldi, dan baldi itu wajib basuh 7 kali. Ulahunna biturab. 1 basuhan mesti dengan air tanah.
Dah babi, ulama qiyas min babil aula. Jika anjing yang lebih bersih dari babi itu sudah basuh 7 kali, maka babi terlebih utama kerana dia sangat kotor. Soalan seterusnya, bolehkah Ustaz jelaskan kelebihan qoloh di masjid? Nak rasmi qoloh, dia tanya kelebihan qoloh. Qoloh ni asalnya kullah. Kalau kitab-kitab Arab kita jumpa qaf, lam, ta marbutah. Lam tu ada sadu. Kullah. Kullah. Kullah ni disebut dalam hadis. Nabi kata al-ma idza balagal kullatain lam yahmilil khabas. Atau kama qala. Air itu bila sampai ukurannya 2 qoloh, dia kuat menolak kekotoran. Maksudnya dia kuat air itu. Kalau jatuh najis tak akan jadi mutanajis, melainkan najis terlalu banyak. Okey? Jadi disebut dalam hadis kullatain, 2 kullah. Jadi kalau bertanya maksud qoloh, ialah tempat orang ambil wuduk. Air wuduk itu dipanggil wadu'un. Siapa yang menyediakan air wuduk untuk orang, dia perbuatan kita ambil tu Arab panggil wuduk. Waw tu bagi datang wuduk. Tapi kalau air yang kita sediakan untuk orang berwuduk, dia panggil wadu. Faham? Wadu, waw bagi datang, waw bagi datang, bad waw hamzah, wadu'un. Wadu maknanya air qoloh untuk berwuduk. Faham? Wuduk perbuatan kita basuh-basuh muka tangan tu wuduk. Okey? Jadi siapa yang menyediakan air wuduk orang lain, setiap ibadat yang dilakukan oleh orang itu, daripada mula dia menghilangkan hadas sampailah dia berhadas semula, dapat pahala kepada tukang sedia. Sebab tu orang dulu dia buat qoloh. Dia nak buat surau, tak ada pitih, dia buat qoloh. Pahala tuang surau banyak lagi. Orang semayang apa, pahala buat qoloh banyak juga. Faham? Setiap orang wuduk tu semayang, pahala dia dapat. Orang wuduk dapat 10, dia 10. Orang wuduk ambil daripada qoloh tu baca Quran dapat 1000, dia 1000. Macam zaman ni kau orang tak pakai qoloh, kita buat paip air. Sebab tu kita tolong bayar bil air masjid. Bil air masjid contoh 1000. Okey? Contoh 1000, okey? Kita pun ambil bulan ni 1000. Kata ke pengurusi masjid, pengurusi, bulan 7, bulan 8 ni saya nak bayar. Berapa? 1000 contoh. Maka selama sebulan elektrik orang guna, kalau elektrik lah, sebulan orang guna, orang buka, orang semayang dan sebagainya, sebab api dia, elektrik yang dalam bulan tu, dia dapat semua pahala ke dia. Bukan orang semayang tu jadi kosong tak. Kata Ibn Hajar, orang tukang semayang pun dapat, orang yang tukang bayar api dapat juga. Faham tak ni? Kalau air sebab tu untung. Orang ni yang panggil MLM, skim cepat kaya niaga dengan Allah. Betul tak? Allah sebut dalam Quran tijaratan lan tabur. Bisnes ni, niaga ni, tolong bayar api masjid, tolong bayar air masjid, perniagaan yang tidak akan rugi. Nampak? Kita pun dengar semangat lalu. Allah, aku bank ni ada 4000, bank ni ada 6000, tabung haji ada 10, 20 dah situ. KWSP ada 30, 50. Kalau aku wis 1000, tinggal 49,000 lagi picit aku. Kita pun okey beres. Ya. Apa masa Syria juga. Tak jadi juga 1000. Datang blok mau ke depan. Apa wis 1000 Syria janji lah. Faham? Waktu kita Syria sama. Muka Syria. Piyah mata ke kubah sedikit piyah. Syria juga wi. Tengok pada bulu sebeh tu beg kocek kata. Nyak ke wis jota. Syria kau. Faham tak ni? Tapi bukan orang bayung lah kawan. Suami kita dengar Ustaz goyak kalau jaga wuduk air semayang akan dapat 0 lebih. Jadi kita seorang isteri bila nak sentuh dia, jadi jetak sama.
Guana tu tak. Suami nak nur lebih jaga wuduk sama, isteri nak pahala sentuh suami, mana lebih baik? Begini. Maksud nur di sini adalah sekali wuduk. Suami ambil wuduk, pergi sembahyang Isya. Suami itu dapat satu nur, satu cahaya. Faham? Dia balik, bini dia pegang, batal tak wuduk? Batal lah. Allah sebut aula mastumun nisa, atau sentuh wanita tidak berlapik kulit. Okey. Bila batal, suami itu dia ambil wuduk lain. Tadi dia satu nur je. Ni sekarang sudah dua nur. Mana baik, satu nur ke dua nur? Dua nur. Jadi kalau bini setuh dengan bini tak setuh, mana baik? Kalau bini tak setuh, mu dapat satu nur je. Tapi kalau bini mu setuh, dua nur, satu sentuhan. Maka sedap kan tu? Faham lagi? Dia sama marah orang lelaki. Ada pula pergi marah. Mu balik rumah, bini mu pegang. Wuduk tu nur. Hilang nur saya. Hilang korok mu, dah hilang. Nabi kata al-wudu' 'alal wudu'i nurun. Mu ambil pula wuduk sekali lagi satu nur, satu lagi cahaya. Faham? 8 kali setuh, tapi jangan kawan tu baru tubik bilik air. Tubik bilik air, setuh dah. Takut lama-lama naik tapak kaki tadai. Nah. Apakah maksud hukum haram rojok pada asal perkahwinan selain wajib, sunat, makruh, harus? Baik, dia kata dalam bab rojok ini ialah berbaik semula kembali menjadi suami isteri selepas bercerai, tapi yang belum berlalu iddah. Ada kalanya rojok itu sunat, ada kala harus. Dia kata apa maksud rojok yang haram? Rojok yang haram ini sama dengan nikah yang haram. Tujuan kita rojok bukan kita nak buat kebaikan kepada isteri, nak menyakitkan hatinya. Faham? Hukumnya haram. Kerana menyakitkan hati orang, haram. Tujuan berkahwin untuk kita dera dia, maka berkahwin itu haram hukumnya. Sepasang suami isteri rojok bersama niat untuk berbaik. Selepas berapa bulan berlaku balah lagi. Kerana rasa tercabar, suami naik tangan pada isteri. Lepas pada itu suami isteri berbaik semula. Dalam Islam ada mengatakan haram rojok jika menyebabkan berlaku kezaliman terhadap isteri. Adakah sah rojok? Sah. Yang kata haram tadi, suami niat rojok bukan nak buat kebaikan untuk isteri, supaya isteri tak dapat kahwin dengan laki-laki lain, supaya dia sentiasa hidup merana. Maka dia rojok lah. Biar tak boleh kahwin dengan orang lain, duduk jadi isteri dia, tapi dia buat berling lagi. Faham? Itu maksud rojok yang haram. Nak khianat kau orang. Soalan seterusnya, adakah dibolehkan jamak qasar bagi orang musafir macam-macam nak tengok pelanan bola sepak? Kalau nak tengok pelanan bola sepak, ada pandangan mengatakan boleh jamak qasar. Ada mengatakan sebaiknya tidak jamak qasar. Kerana kalau memang nak pergi buat maksiat, maka sahih, tidak ada khilaf, tak boleh. Kerana kaedah kita ar-rukhsasu la tunatu bil ma'asi, kerenganan-kerenganan agama rukhsah itu seperti jamak qasar tidak diberikan kepada perbuatan maksiat. Jadi kalau kita rasa tak sedap, al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf itu lebih elok. Maknanya kita tidak jamak qasar. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum sedih atas kematian Ratu Elizabeth II? Ginilah senang. Apakah hukum orang Islam bersedih hati dengan sebab kematian seorang kafir? Hukumnya harus. Jangan kata haram. Kerana sedih itu bukan syirik, bukan khurafat, dan bukan tak ada kait dengan akidah. Sedih itu fitrah. Contoh, dia masuk Islam, mu'allaf, keluarganya kafir, lalu mak dia yang kafir mati, dia bersedih, dosa tak? Tak berdosa. Yang dilarang minta ampun bagi orang kafir yang mati, itu baru dilarang. Faham? Kalau sedih tak ada masalah. Sama juga dengan ucap innalillah, jika orang mati, orang kafir mati, hukumnya harus. Kok mana haramnya? Innalillah bukan kita doakan si kafir yang mati. Innalillah kita ingat kepada Allah bahwasanya segala musibah itu telah ditentukan oleh Allah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah kemah-keming dalam hatimu, pegang segala yang berlaku musibah itu Allah sudah tentukan dalam qada dan qadar. Faham lagi? Jadi orang kafir accident, orang kafir terbunuh, orang kafir meninggal dunia, kita sedih, tak ada masalah tau.
Tapi kalau kita sedih kerana kalau orang Islam tak apalah mati baguslah. Kalau orang kafir sedihlah. Itu tak kena. Atas dasar kematian saja tak apa kerana kita berduka cita dengan sebab kematian. Tapi kalau berkabung maka dilarang syarak. Faham lagi? Apakah hukum makan ikan belacak dan ketam batu? Tengok. Hukum ikan belacak pula dah. Ikan belacak mana? Kaki dua. Betul tak? Ekor macam ikan guang tu kan? Jalan atas teluk. Dia gini, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau dia hidup sama kuat pada dua alam, maka haram makan. Okey? Sama ada nama dia ketam batu atau batu ketam tak ada kira. Namanya ketam tak kira ketam apa pun. Dia boleh hidup tak dalam air? Boleh. Boleh tak hidup atas darat? Boleh. Mana lebih lama hidupnya? Dalam air. Sekali-sekala naik atas darat, harus makan. Tak sama kuat. Faham? Boleh pergi jalan ketang tu. Pasal minggu pergi. Faham tak? Ber-3-4 orang. Pergi cari jagung bakar. Faham? Pokoknya haram makan. Kerana boleh duduk dua tempat. Faham? Sama macam penguin. Duduk dalam air boleh, duduk atas darat boleh. Tak? Lepas tu ulama yang mengharamkan lah. Anjing laut, singa laut. Begitu jugalah dengan ketam tadi. Kalau ketam tu memang duduk di gigi air saja, tak boleh duduk lama atas darat, maka hukumnya binatang air, boleh makan. Soalan seterusnya. Saya nak nikah seorang lagi, tapi saya tak mau bagilah bini saya yang pertama marah. Macam mana? Kalau tak mau bagi dia marah, tunggu dia mati. Dia takkan marah. Faham? Senyap je, mau kahwin dah. Okey? Apakah hukum pakai capal yang menjadi simbol tapak kaki Nabi? Bukan simbol tapak kaki Nabi, simbol capal Nabi lah. Faham lagi? Kerana capal yang Nabi pakai itu satu je. Capal yang kita jadikan logo itu bentuk saja. Maka tengok tujuan. Kalau menganggap bentuk itu memberi keberkatan bagi umum dan sebagainya, itu salah. Tapi kalau menganggap capal Nabi yang betul yang Nabi pakai itu mabruk, diberkati, itu betul. Tapi kita pakai logo yang berbentuk capal supaya kita ingat kepada Nabi, hukumnya harus. Okey? Soalan seterusnya. Berdosa tak kalau kita semayang tak khusyuk? Jawabnya, jika kita sengaja memang tak mau khusyuk, berdosa. Kita nak semayang tapi aku memang tak mau khusyuk. Allahu Akbar, tak nak khusyuk lah. Hukumnya berdosa. Kenapa? Aqimi solata li zikri. Hendaklah kamu dirikan semayang, khusyuk ingat kepada aku. Tapi bila kamu cuba nak khusyuk, tak dapat lagi khusyuk, tidak berdosa. Kerana khusyuk itu payah dan pemberian Allah. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum mencaci dan mengecam? Jawabnya, tengok. Kalau kecaman itu memberi maslahat kepada agama, pada masyarakat, kecamlah. Contoh, ada orang nak buat konsert rock ke yang pelik-pelik, konsert-konsert yang dedah aurat, penyanyi-penyanyi barat yang boleh merosakkan akidah, nak buat masuk konsert. Contoh, tak? Kita pun kecam. Maka kecam itu elok. Kenapa? Kecaman itu kerana kebaikan maslahat orang ramai. Kemaslahat agama Islam, menjaga anak-anak muda kita daripada terpesong, maka kecam. Tapi kalau kecam kerana nafsu, kerana sakit hati kepada orang, kerana hasad dengki, itu haram. Bahkan mengutuk dan sebagainya pun. Bukan kata kita kutuk lah, ni ulama kutuk. Kutuk tu guru, kutuk ulama, kutuk ustaz. Kenapa? Kerana mereka sudah nifak, sudah munafik. Nabi kata, bukan kata ulama, ayam Nabi larang kutuk. La tasubbudik, jangan kamu kutuk ayam. Dah ayam dengan ulama mana mulia? Betul tak? La tasubbudik, hadis lain, la tasubburih, jangan kamu kutuk angin. Angin tu tiup kuat, terbang habis berledi-berledi dia berkata menatang. Nampak? Dia maki angin tu. Nabi marah. Ayam larang kutuk. Fa innaha ra'at malaka. Kerana ayam itu dia nampak malaikat datang. Sehingga hadis yang lain Nabi kata, kalau ayam berkokok pagi, berdoa dan minta pada Allah. Kerana masa itu ramai malaikat tolong aminkan.
Soalan seterusnya, apakah hukum makan makanan orang lebih dekat restoran? Sebab saya kerja waiter sebelum ini. Orang makan tak habis. Dia order ayam 5 ketul, dia makan 3 ketul, lebih 2 ketul. Orang pun bayar balik tinggal situ. Dia boleh makan. Faham? Boleh makan. Jangan orang tengah makan, dia pergi makan 2 ketul. Dia nak pergi atas orang grab food, orang order 5 ketul. Contoh tengah jalan dia buka tong, tengok orang tak ada, bahan seketul, tutup balik. Itu mencuri namanya. Faham? Ini tuan makanan sudah reda dengan apa yang dia sudah bayar dan dia tidak mau bawa balik. Faham? Jadi hak orang ramai. Apakah hukum jima' di bulan puasa? Hukumnya harus. Bila tu? Malam. Dah kalau siang orang yang tak wajib puasa harus. Faham lagi? Contoh orang yang tua. Orang tua tak wajib puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang sangat tua, dah kok cetong dah, 3 selendar dah, bini 2 selendar, laki 3 selendar. Gogek jalan. Dah puasa. Tak wajib puasa. Mereka hanya wajib bayar fidyah. Faham? Tak mampu dah puasa, hanya mampu jima'. Dah kalau orang yang berpuasa, orang yang mampu berpuasa tapi dia tidak berpuasa, dia wajib berpuasa tapi dia tidak puasa, dia jima', haram. Dan bila dia puasa, dia pergi jima' pula yang merosakkan puasanya itu, maka wajiblah dia kena bayar kafarah. Nampak? Apa kafarah? Berpuasa. Lama mana? Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Masuk hari ke-59, malam tu dah ingat niat, kena buat semula 60 hari. Dah kalau dia buat 3 kali jima' dalam sehari puasa. Contoh dia buat hijrah tu 3 Ramadan. 3 Ramadan tu 3 kali jima'. Pukul 9 pagi kali, pukul 12 kali, 4 suku kali. Kafarahnya 1 saja, 2 bulan berturut-turut. Tidak jadi 3. Okey? Dosanya 3 kali. Kerana tidak menghormati siang Ramadan. Sedangkan dia wajib berpuasa. Apakah hukum kita WhatsApp girlfriend kita, adakah dikira couple? WhatsApp ini kita berhubung dengan seseorang. Hukumnya harus. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Asal berbuat sesuatu itu harus dulu. Hatta ja'a ad-dalilu ala khilafihi, melainkan ada sebab yang menjadikan tidak lagi harus jadi haram. Jadi kalau kita hantar surat pada seseorang, Assalamualaikum, beri salam. Dah, ayah ada tak di rumah? Kerana saya nak pergi ke rumah. Pokoknya harus di WhatsApp gitu. Assalamualaikum, awak buka kedai ke tak? Saya nak beli nasi dagang awak hari ni. Haruslah. Faham? Tapi kalau tulis itu perkara syahwat, dan mereka tidak ada hubungan mahram, pokoknya haram. Dia tulis ke awak dia, awak pakai tudung tak tu? Awak kata, cuba teka. Datang duduk ke ayu, puang pada kuang. Faham lagi? Tu pun teka, tak pakai tudung. Betul. Dia gigi kona-kona gitu lah. Dia kan kaki ikut bigat. Cuba teka, rambut saya lurus ke kretel? Faham lagi? Lelaki kata kretel. Betul. Acik tunjuk gambar sikit rambut, tak boleh haram. Boleh tahan puan. Hari itulah minggu depan tunjuk habis. Faham lagi? Jadi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan zina, benda-benda hak soteh-soteh tadi tak boleh dah. Kenapa? Kerana dia akan menjurus kepada kau berat. Kalau kita bermain malam-malam WhatsApp dengan orang puang, dia tak akan tubik. Sifat 20, sifat ma'ani nafiah tak tubik. Adi mengkotek, adi marfu', adi mauquf akan tubik. Dia akan tubik benda-benda syahwah. Betul tak? Soalan seterusnya. Apakah hukum peminat TFC bersedih atas kekalahan Terengganu? Ada ke? Sedih kalah, tak perlu sedih. Kerana dia permainan lara saja. Faham?
Sebab tu tak perlu sujud syukur kalau skor gol. Benda lara. Dia sujud syukur ni sujud kerana dapat nikmat yang besar dan nikmat itu tidak berkekalan. Contoh daripada tak ada rumah berjaya membeli sebuah rumah, sujud syukur. Daripada tak ada zuriat dapat zuriat, sujud syukur. Nikmat tapi besar. Faham? Dan nikmat itu tak boleh berkekalan. Kalau nikmat yang kekal tak boleh sujud syukur. Contoh nikmat yang kekal, sekarang kita beragama Islam. Islam itu nikmat tak? Kita pun sujud syukur. Bila bangun sujud, masih Islam, sujud lagi. Bangun, lah Islam lagi, sujud lagi. Dah bila nak habis sujud? Faham? Dulu jalan kaki, sekarang boleh beli dah. Y suku, RZ, jadi senang berjalan. Sujud syukur, kerana nikmatnya besar. Berjalan kaki dengan kenderaan jauh. Faham? Tu. Tiba-tiba skor gol sujud syukur. Apa benda ni? Mau main-main lah. Faham? Kalau dah tak pandai kalau. Kalau pandai menang, gitu je. Betul tak? Tapi saya orang Johor. Apakah hukum makan belut? Sebab baru-baru ini viral dalam TikTok, Facebook menunjukkan dalam badan belut itu ada cacing, pita. Kalau dalam badan itu ada benda yang memudaratkan, haram makan. Tapi kalau dalam badan kebanyakan jenis spesies yang sama tidak ada, tidak haram. Sebab tu dia katakan al-hillu maitatuhu, Nabi sebut binatang laut itu halal makannya walaupun tidak sembelih. Tapi ulama fiqh kata bersyarat. Halal makan semua binatang laut, dua syarat. Yang pertama, dia tidak memudaratkan kita. Antaranya dan tidak beracun. Mudarat ni macam dia ada duri, kita makan jadi lekat duri mati. Beracun tu bisa makan boleh jadi penyakit. Jadi kalau adalah ikan yang berduri, telangnya mencocok perut atau dia beracun makan jadi racun, tetap haram. Walaupun Nabi kata al-hallu maitatu, halal bangkai. Faham lagi? Jadi kaedah kita tak boleh darurah. La darara wala dirara. Jadi kalau dah memang spesies belut itu kalau makan jadi penyakit, hukumnya haram. Tapi kalau kebanyakannya tidak berpenyakit, setengah-setengah ketika saja, maka hendaklah dibersihkan dengan kaedah yang betul. Soalan seterusnya. Pak lagi. Saya gigil lauk, waktu mayang ada beza sikit dalam 5-6 minit dengan darat. Waktu subuh dia ada beza juga dalam 30 minit. Sebelum ini semua waktu sama je dalam 5-6 minit saja. Macam mana nak tahu waktu subuh telah masuk? Dia keluar lentang fajar sadiq dia panggil. Fajar yang melentang di kaki langit sebelah matahari naik. Dia keluar putih dulu berorak. Itu subuh. Lepas tu dia akan hilang, gelap sekejap, dia akan cerah mula. Itu maknanya maksud. Panggil fajar sadiq. Faham lagi? Bukan gelap tu maksudnya gelap gugur. Lepas putih itu dia akan hilang, dia nak mari cerah. Masanya lebih kurang sejam lepas tu keluar matahari. Kalau learning lagi senang, application. Install saja. Bayar 35 sen. Faham lagi? Saya sekarang pakai jam. Kalau pergi tempat-tempat yang penting pakai jam. Jam smartwatch. Smartwatch dia ada matahari naik, matahari jatuh. Sunset dan apa benda ni sunrise. Sunset matahari jatuh, sunrise matahari terbit. Dan kita telah test memang sama. Pergi di patah pagi, ditulis itu 7:11 minit. 7:11 tu nampak keluar. Dan bila kita pergi di hutan, dia boleh pakai satelit. Nampak? Itu smartwatch lagi senang. Itu semua memudahkan. Kita tahu maghrib dan kita tahu waktu syuruk. Maknanya sejam sebelum syuruk itu subuh. Apa hukum pakai minyak lintah? Apa tujuan? Tujuan nak kenak korang tak boleh lah. Minyak mati bunuh ke, minyak canua ke apa. Minyak ini kita buat daripada lintah. Lintah itu halal makan ke haram makan? Haram makan. Maka jadilah najis.
Hukumnya asal tak boleh kerana dia najis. Tadawaw wala tatadawaw binajisin. Kalau nak berobat ada sakit, berobatlah, tapi jangan berobat dengan benda yang najis. Tetapi kaedah kita, famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Memang asalnya ubat yang najis itu tak boleh. Faham? Tapi famani turra, barang siapa yang masuk pada situasi tidak ada lagi pilihan ubat yang tidak najis, yang ada hanya ubat jenis najis. Nampak? Maka fala isma alaih, tidak haram, tidak berdosa dia guna ubat itu. Jadi dalam kaedah ini, jika penyakit awak ini memang tidak ada ubat yang bersih. Faham? Ubat jenis binatang, ubat jenis dog, ubat daripada unta, ubat daripada lembu ayam, tak ada. Nah, yang ada daripada yang najis. Contohnya ialah daripada lintah, maka harus pakai. Tetapi jika nak semayang wajib bersih. Faham? Contohnya luka, dia buah ubat letah. Ubat luka lain, nyakit kudih dia ni, kalau ubat lain tak hilang kudih. Dia buah ubat letah yang najis hilang kudih, tapi nak semayang basuh. Tu kalau kudih, takut ubat litah mubuh kat lain. Biasa buh kat ni ubat litah. Buh kat ni. Cik Mat, ubat litah untuk benda. Sari? Buh di belakang. Apa sebab? Nak suruh benda? Nak suruh panjang? Dah nak pergi luar, nak panjang? Tu masalah, Tuhan Wi tak cukup lagi. Mu nak pergi duan ni sebenarnya, mu nak jemur kain. Kita sebenarnya mindset kita ni duk dengar cerita orang je. Sebab tu kita banyak kufur dengan nikmat Allah. Betul tak? Dia kalau kita ni memang kita ni cedera, kita ni sakit, tak salah berubat. Okey? Ni kita molek dah, ikut-ikut orang. Mu nak pergi duan ni panjang-panjang, mu nak kait siapa sawit. Faham tak lagi? Dan kita dia faham bodoh tak mau kita. Nak kita. Tapi baca surah tak mau panjang. Waktu nak panjang. Berat kita ni. Tu imam baca panjang ke? Natang imam panjang baca. Dia sumpah tu imam sekarang. Padahal baca panjang tu banyak pahala. Ada arah Bukit Payung. Ada kapal lain? Pasir tinggi tu. Mak tua saya orang Thailand, baru ini dia kemalangan, kena buat pembedahan kepala, buang bawah, darah beku, kena bayar 2,800 baru doktor bedah. Lepas bedah 3-4 hari meninggal dunia. Soalan saya, apakah hukumnya kalau saya tak boleh bayar sebab si mati tak ada harta, dan apakah anak-anak kena tanggung hutang hospital? Baik. Soalan ini pernah ditanya kepada ulama-ulama dan telah dijawab. Kita pergi klinik, doktor pun rawat contoh rawat. Doktor kata penyakit ni, ni ubat dia. Kerana pelajaran dia begitulah, ni obatnya. Dia mengaji gitu. Dia bagi ubat, habislah 300 ya. Kita makan ubat dah hilang penyakit tu. Maka tak boleh kita minta ganti. Dan kalau hutang wajib bayar kau. Faham lagi? Sebab kalau doktor tahu dah obat tu garanti baik, obat tu tak ada 300. 30,000 lah ke obat. Dah garanti baik. Jadi ulama-ulama beritahu, antaranya Syekh Ali Jadul Haq, mantan Mufti Mesir, Syekhul Azhar yang lepas. Antaranya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar Mesir tahun 50-an pun fatwa lagu tu. Bila kita pergi berubat, dia telah buat, dia telah rawat kita dengan cara yang kaedah yang betul yang dia pelajari. Tiba-tiba tak baik, kita bayar, tak boleh kita minta ganti semula. Faham tak? Kerana itulah ikhtiarnya. Yang boleh minta ganti dia bukan doktor, dia pemain motor. Tapi dia lebih orang dia kata doktor. Faham? Dia kata rawat gini-gini kena 300, kena ganti mula pitih orang. Pasal awak tidak ada kuasa, tidak ada autoriti. Okey? Saya nak kaitkan cerita ini. Nabi Khidir melihat anak sedang bermain bersama anak sebaya yang lain. Nabi Khidir membunuh Musa menentang apa yang dilakukan Khidir dengan lebih keras daripada penolakan. Pada kejadian pertama, maka Khidir mengingatkan Musa akan janjinya. Anak yang dibunuh adalah seorang anak kafir, dan kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Khidir khawatir jika kecintaan keduanya kepada anaknya akan membawa keduanya kepada agama anaknya. Soalan, bolehkah Ustaz sabitkan kejadian pembunuhan dalam cerita Nabi Musa dan Khidir dengan qada dan qadar Allah Ta'ala? Baik. Kalau budak tu besar, dia derhaka kepada Allah,
Kalau dia mati kecil, dia tidak derhaka kepada Allah. Maka kaedah kita, semua kanak-kanak masuk syurga. Termasuk anak orang kafir menurut pendapat jumhur ulama. Anak orang kafir dibawa sembah berhala sekalipun, digantung puluhan salib pada lehernya sekalipun, jumhur ulama kata mati sebelum balik masuk syurga. Okey? Maka kaedah penyelamatan itu seolah-olah bercanggah dengan syariat kerana membunuh anak-anak. Ini bukan masalah untuk orang awam. Bukan untuk menjadi garis panduan kita. Itu masalah kepercayaan kita beriman dengan qada dan qadar. Segalanya sudah ditentukan Allah, iaitu kanak-kanak itu mati waktu kecil. Sebagaimana makannya Siti Hawa akan buah yang dilarang di dalam syurga. Padahal dilarang. Kalau tak makan, turun tak kita ke bumi. Itu hikmah dia. Jadi nak kerayak, nak khabar kepada Nabi Musa AS supaya disampaikan kepada umat bahasanya akidah dan syariat itu lain. Akidah kita semua sudah ditetapkan. Umur kita, mati kita, rezeki kita, betul tak? Tapi syariat kita diajar berdoa supaya murah rezeki, supaya panjang umur, menghubung silaturahim dan sebagainya. Tapi semua itu kena mengaji. Maksudnya Nabi Musa sedang mengaji. Allah buat tak yang baik-baik? Buat. Yang buruk? Tapi dalam Quran kata kalau yang baik-baik itu daripada Allah, yang tak elok itu daripada kita. Canggah tak itu? Ma asabak min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang berlaku pada kamu yang tak elok, yang tak molek, mu kata daripada salahmu. Tapi kalau yang elok, fa min Allah, daripada Allah. Nampak? Yang molek-molek kita, ini daripada Allah. Yang huduh-huduh, ini daripada aku. Batu penceramah kadang-kadang dia kata, yang baik itu daripada Allah, yang tak elok itu daripada diri saya sendiri. Itu ayat, itu syariat. Kemudian mari pula akidah belakang. Kul, kata dah, kullun minillah, semua daripada Allah. Nampak tak? Akidah dengan syariat. Okey? Faham tak? Dah faham sudah, siapa suruh tanya? Pintu kubur tak ada kita masuk ikut tengah. Dekat mana sunat beri salam? Mula-mula jumpa mayat, jumpa kubur. Mu masuk ke tengah, dia mari ke atas, turun ke kering. Debok turun. Siapa di mana? Mula-mula sepak musafah, kubur dah. Situ beri salam. Isteri meninggal dunia meninggalkan sebuah rumah, harta pencarian. Si mati tidak ada anak, tiada bapa, adik-beradik, lelaki dan perempuan mengenai pembagian rumah tersebut. Dia kalau harta sepencarian, dia bagi dua. Jika dapat kita tahu mana satu mana barang suami barang isteri, tidaklah bagi dua. Contoh gini, bila dia berkahwin, suami beli katil, dia pun tanda. Isteri beli cadar, tanda. Bini laki beli dapur, tanda. Bini beli robok baju, tanda. Semua tanda belaka. Bila berlaku kematian atau perceraian, apa yang ditanda itu ambil hak masing-masing. Itu hasil pencarian juga. Okey? Tetapi jika tidak tanda, duduk bersama 30 tahun, ada bini beli, ada laki beli, lama-lama jadi banyak. Bila tak boleh kita nak bahagi mana hakmu, mana hak aku, maka tasamuh, berlebih kurang, separuh seorang. Jadi separuh itu dapat kepada suami, separuh lagi jika suami itu tidak ada anak, tidak ada anak, 1/4, kan? Apakah hukum harapan dulu dia pakai purdah, sekarang dia buka purdah? Tengok. Kalau kerana darurah boleh. Kalau kerana bermain-main dilarang syarak, kerana membawa fitnah. Macam mana nak berubah? Saya lama dah nak berubah tapi sangat susah bagi saya. Apa pula susah? Berubah bukan makna dulu pakai topi sudu, sekarang pakai kopiah, kan? Berubah dulu tak semayang, dan ni semayang. Dulu tak mari masjid, sekarang mari masjid. Dulu tak suka dengar majlis ilmu, sekarang hadir majlis fardhu ain. Itu berubah. Kita berubah pakaian. Dulu pakai topi sudu, ni kopiah. Nama ekor ambil lagi. Faham lagi? Faham? Berubah ni makna kita ni tinggalkan yang haram, buatkan yang wajib dah. Dulu suka baca komik,
Sekarang suka baca Quran, itu mana berubah? Isteri sibuk sama urusan jemaah, makan baru balik rumah, suami rasa dia abaikan, mana perlu diutamakan? Urus jenazah, urus jemaah ke suami dia dulu. Orang perempuan nak pergi urus hal-hal jemaah, wajib minta izin suami. Kalau suami tak izin keluar, haram keluar. Yang boleh keluar darurah. Contoh belajar ilmu yang fardu ain atau sakit, nak merawat sakit, itu darurah. Nabi kata ayyama imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta tarji' atau kama qala. Mana-mana isteri keluar rumah, suami tak izin, keluar juga. Selama dia keluar itu dilaknat oleh para malaikat sampai dia balik. 2 jam dia keluar, 2 jam kena laknat. Jadi kena tak izin, bang, saya ada urusan jemaah pukul 3 petang, lepas zuhur kat gang, papa makan nasi, saya pergi kejap. Pukul 4:30 baru selesai. Suami kata boleh, lepas tu balik selalu. Baru boleh. Suami kata tak boleh, tak boleh pergi. Soalan seterusnya. Isteri saya dulu dia hantar gambar, post gambar yang tak sempurna tutup aurat. Sekarang waktu sebelum kahwin pun dah tak buat dah, tapi gambar tu masih ada dalam media sosial. Dosa itu dah ditanggungkan oleh suami atau macam mana? Suruh isteri itu buang, dan kalau yang tak boleh dibuang, suruh kawan-kawannya buang. Selepas pada itu, kawan-kawannya tetap mensiarkan gambar itu, kawan dia yang berdosa, dia tidak lagi. Salah tak ustaz jika dibaca a'udzubillah sebelum baca surah Al-Fatihah? Sunat sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama. Siapa yang baca a'udzubillah 4 kali dalam 4 rakaat, dia paling afdal. Tetapi sekurang-kurangnya sekali sudah dibaca pada rakaat pertama. Soalan seterusnya, bolehkah kita ikut Wahabi? Bahaya atau tidak? Ikut Nabi, jangan ikut orang lain-lain. Okey? Ikut Nabi, ikut para sahabat. Awak mari awak pelik-pelik tak usah ikut. Dia ni banyak hak pelik-pelik dia ni. Okey? Ngaruk. Wahabi lah, Syiah lah, Mu'tazilah lah, Qadariyah lah, Mujassimah, pelik-pelik belaka. Ikut Nabi selamat. Kalau kita ikut Nabi dapat kasih sayang Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu nak dapat kasih sayang Allah, mungkin ikut Nabi, kata Nabi. Pasti Allah sayang. Apakah makna riba? Kullu qardin yajuru nafa'a fa huwa riba. Riwayatnya berbunyi setiap kita beri hutang ke orang, kita nak faham hutang atas lebih bayar tu, itulah riba. Nak hutang aku apa? Hutang 1000, okey, bayar 1003. Kita nampak dah 300 hutang, dah 300 hutang. Itu riba. Maka riba kira mana? Siapa yang makan riba, dia bangun di padang mahsyar nanti keluar pada kubur macam orang yang kena rasuk iblis. Terhuyung hayang nunginya kaki tak ke bawah, tak kata kepala tak ke bawah. Nampak? Macam orang yang kena rasuk syaitan. Itu makan riba. Zaman dulu panggil ceti. India, dia ni China, Along panggil. Dah kalau bank, tak kira bank siapa-siapa pun, kalau menebak riba hukumnya haram. Kerana apa? Haram namanya riba. Sebab bukan riba itu yang mengharamkan, ada menindas di dalam riba itu yang dimurkai oleh Allah. Faham? Jadi orang tertindas. Lepas tu tengok orang buat pinjaman Along, ada dulu kena bayar RM3 seminggu. Dia ada tertunggak sikit-sikit, terlepas bayar, mis tak ingat bayar, akhirnya sekarang kena bayar 200 lebih seminggu. 1000 lebih sebulan. Nak cari duit ni. Kerja jual anak ikan selayang juga 4 ekor. Jika kita buka aib orang, Allah buka aib kita. Tapi bila seorang buka aibnya sendiri, adakah Allah buka aibnya? Siapa yang buka aib sendiri, Allah tidak akan ampunkan dia. Dulu dia berzina, dulu minum arak, dulu isap dadah, dulu main ketung, dia ni dah taubat dah, tapi pergi cerita kat orang pula. Padahal Allah sudah ampunkan. Dia pergi cerita pula, jadi terbuka pula aibnya sendiri sampai ke akhirat nanti. Saya beritahu kawan saya Nabi ada 300 lebih. Dia tak percaya. Apakah saya perlukan buktikan pada dia? Baca hadis.
Sebut dalam kitab-kitab hadis Nabi ni, Rasul Nabi ni 120,000 orang. Rasul itu 313 dan 315. Jelas. Dia tak percaya juga, sudahlah nak buat guna lagi. Siapa ada soalan? 3 orang kita nak beri hadiah sebelum kita berhenti. Yang pertama, saya S. Bangun. Dia bertanya, saya nak tanya dah. Dah nak tanya dah. Siapa nak soal jawab agama? Soalan lisan lah maksudnya. Bangun. Ada tak soalan lisan? Meh. Meh sini. Tak ada. Depan sikit tengok meh. Kuat-kuat sikit. Soalan berkaitan dengan hukum tahzir berceramah. Dia banyak akad diri sendiri, bawa cerita-cerita pelik. Soalan dia? Hukum tahzir. Takdim? Tahzir. Tahzir, okey. Nama apa? Awak? Saiful Nizam. Nizam nama? Alhamdulillah. Baik. Jika ada orang yang berceramah mengajar, lepas tu ngajar yang mengarut-mengarut dan sebagainya, apakah hukum kita tahzir dia? Kita sebut aib dia, kita kritik dia, jadi tengok tujuan. Di Bukit Payung ada seorang ustaz contoh yang mengajar mengarut. Contohnya cakap besar, merendah-rendahkan orang, dialah yang hebat, dialah yang lebih hebat, dia yang lebih alim. Yang pertama sekali kita kena nasihat dia. Nombor 1 nasihat dia. Nampak? Bila dia mengajar itu betul. Yang dia ajar tu betul, semayang betul, cara dia ajar semayang tu betul, cara dia ajar ni betul. Dia yang tak betul. Okey, kita nasihat dia. Tapi kalau dia mengajar yang benda yang tak betul, wajib kita berhentikan dia. Nampak? Sama ada kita diri berhentikan kerana dia takut kat kita, atau pihak yang berkuasa. Itu mengajar tak betul. Dia mengajar orang semayang salah, dia mengajar orang puasa salah, mengajar orang haji benda yang salah. Jadi rosak ibadat orang, tak boleh, kena hentikan. Tapi dia mengajar betul, dia je otak tak betul. Faham lagi? Banyak cakap besar dan sebagainya. Jadi ilmunya betul, dia yang tidak betul, kita nasihat dia. Cuma bila dah banyak sangat, kadang-kadang kita tahzir banyak sangat, dia boleh memberi fitnah kepada agama. Faham lagi? Memang kita seronok bila kita dah tak suka seseorang itu, makin ramai orang tahzir, makin seronok kita. Yang sebenarnya kita seronok itu sudah tidak ada syariat lagi dalam keseronokan. Faham? Jadi kena berpada-padalah. Cukup dengan 1-2 tahzir dan kita bergerak, yang moleknya bergerak sampaikan berhadapan dengan dia untuk dia berhenti daripada akhlak yang tidak baik seperti itu. Kerana akhlak begitu memberi fitnah kepada orang lain, kepada orang yang jauh daripada agama atau orang yang sudah beragama. Okey? Bagi ni, bagi. Mari ambil. Siapa nak tanya lagi? Ambil ya. Ni saya L boleh ni L. Tak apa awak. Dia ni. Okey. Awak 2 ni saja ya. Lepas ni ada awak dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika solat, darah daripada kesal luka ni dia mengalir keluar. So adakah kita perlu teruskan solat atau solat itu dah batal? Ketika solat darah keluar, hukumnya tidak batal melainkan keluar daripada kemaluan. Kerana kaedah kita al-khuruju minasyai' min sabilaini yubtilul wudu. Keluarnya sesuatu daripada kemaluan depan atau belakang termasuk darah membatalkan wudu. Tapi kalau keluar ni darah pacat contoh, dia kena ketik di litah, dia pun basuh, hilanglah darah tu. Tengah sembahyang keluar, dimaafkan. Pada solat itu saja. Lepas pada solat tu dia nak solat yang lain, dia kena bersihkan. Okey? Wuduk tak batal. Wuduk tak batal. Bagi kat dia. Mai ambil. Seorang lagi. Nama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru ni ada pemberian peranti siswa, iaitu
waktu tablet kan. Tab daripada kerajaan. Apa dia? Tab. Okey. Okey, apakah hukum student yang dia tak layak untuk memohon perhati siswa tetapi dia dapat tab tu? Okey, apakah syarat penerima tab? B40. Student ada lagu tu? Student ada B40? Dia ikut kerja mak ayah. Mak ayah dia gaji, contoh golongan mak ayah dia B40, N40. Dan mak dia? Mak dia B40. Dah boleh ya? Kalau contoh dia N40 tapi dia mohon. Dia begini. Dia jika disyaratkan untuk orang contoh berpendapatan 3,000 ke bawah, maka yang 3,000 ke atas tak boleh terima. Okey? Disyaratkan 4,000 ke bawah, maka semua yang tak lebih pada 4,000 tak sampai 4,000 boleh. Kena hati-hatilah benda lagu ni. Faham? Dan bukan ni saja, daripada dulu. Okey? Yang bolehnya semua orang terima ialah hadiah daripada kerajaan kepada rakyat. Itu siapa-siapa boleh terima. Jutawan boleh, billionaire pun boleh. Nah, contoh berlakulah contoh. Ini bantuan perikanan untuk nelayan miskin. Okey? Contohnya bagi enjing Suzuki 8 kuda yang nilainya RM6,000 contoh. Nah, jadi kalau dia bukan nelayan tapi syaratnya mesti nelayan, kalau dia cikgu haram terima, tapi ada cikgu besar dapat. Faham lagi? Lepas tu fiber pula bagi yang 17 kaki. 17 kaki itu 2,800 contoh satu fiber. Tiba-tiba orang yang tidak nelayan dapat. Dia kaedah gini, kalau dia buat syarat orang miskin mesti miskin. Syarat orang tu tidak ada syarat, semua rakyat negeri ni di kelahiran Terengganu boleh. Yang kelahiran Johor tak boleh. Faham? Sebab tu orang miskin dia sangat lapar, dia pergi minta sedekah. Pokoknya tidak haram. Kenapa? Kerana kelaparan. Dia pun minta sedekah, duduk depan masjid Bukit Payung lepas main jemaah. Tak ada cetong. Sebab tu kalau siapa bubuh cetong depan muka, kau panggil berat benar, dorok cetong. Dorok cetong ni maknanya bubuh cetong depan. Maknanya berat benar tu. Sebab tu dorok cetong ni memang berat. Apa duduk bubuh cetong depan, okey? Mana dia pun dapatlah sedekah RM50, kau balik jemaah ni whisky, ni sama ni 8% ni 2 ya. Boleh RM50. Maka dia boleh makan minum tak lagi? Boleh tak makan minum? Boleh makan minum. Ada lebih dah RM10. Kemudian diminta pula asar, haram. Itu kaedah Islam. Kenapa? Kerana dia sudah tidak darurah. Tadi darurah harus minta sedekah. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata harus. Kenapa? Tak ada seseng. Nak makan minum, nyelamatkan nyawa anak isteri. Faham? Dah dapat RM50, asal minta lagi, haram. Lepas tu kita ramai terlibat dalam bab ini. Adil, kaki tangan kerajaan dapat bantuan macam-macam. Orang report berlaku. Itu masalah berlaku. Kenapa? Kat ni ada takut. Nabi kata man sa'alan nasa ma la takassura fa inna ma yas'alu jamra jahannam yaumil qiyamah. Allahu rabbi. Barang siapa yang dia senang, dia pergi minta lagi bantuan. Dia senang, dia minta bantuan. Takassura kerana lebih, nak lebih. Sungguhnya dia dapat yang diminta itu ialah api neraka jahanam pada hari kiamat. Kita ramai orang senang minta bantuan untuk orang susah. Jangan berlaku lah. Lepas-lepas kalau ada berlaku, pulang balik. Nampak? Kita jangan suka orang kena jail. Suka sangat orang tu kena jail. Kita tak sedar salah kita. Ada tak terima bantuan, kita pergi minta yang kita tak layak. Contohnya untuk orang susah, kita pergi minta kau. Pasal apa? Pasal ejah. Apa kena YB, kena JKK, kena JPKK, ejah kat tu, ejah kat Exco, ejah kat ni, ejah kat ni, baik bawah. Dangun diri mampu dak darah kita dah. Ejah rupanya yas'alu jamra jahannam, dia dapat api neraka, bara api neraka di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Kalau dak padang pergi adik ada adik tak? Kalau nak besar sikit tambah kain batik biar Baik, terima kasih kepada pihak yang bertanya dan pihak masjid. Ucapkan jutaan terima kasih pada semua yang telah memberi sumbangan. Semoga Allah Ta'ala yang sempurnakan
pahala di akhirat nanti dengan balasan yang berlipat kali ganda. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.